Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Belum sejahtera. Pia, belum. Belum ke? belum merah lagi. Tunggu Dah merah. lah, biar aku punya dah. Aku tak akhir tu. Okay. Lagi kalau masuk kod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Sufia binti Zamri bersama dengan dua lagi ahli kumpulan saya iaitu Aiman Darwishiwo bin Azman dan Brizet anak Leo akan membentangkan satu pembentangan projek bagi memenuhi tugasan 3 bagi mata pelajaran PKBK 3123 pemulihan dalam komuniti. Okey, baiklah, boleh next slide. Okey, pada tanggal 23 Mac 2022 yang lalu, kami satu kumpulan telah melawat satu PDK yang bernama PDK Al-Mawaddah yang bertempat di Kem Sungai Besi. Okay, tujuan kami melawat PDK ini adalah untuk melihat dan mengetahui apakah aktiviti-aktiviti dan program-program yang dilaksanakan oleh PDK tersebut. Seterusnya, daripada aktiviti-aktiviti yang telah dirancang ataupun yang telah dilaksanakan oleh PDK tersebut, kami akan memberikan satu cadangan aktiviti yang mana boleh dilihat boleh menjadi sebagai satu tambah baik kepada aktiviti yang telah dilaksanakan oleh PDK Al-Mawaddah. Okay, seterusnya. Okey, sebelum kami pergi kepada cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan, saya akan membentangkan dahulu aktiviti ataupun program yang dijalankan oleh PDK Al-Mawaddah sebelum pandemik COVID-19. Okey, baiklah, guru-guru di sana menyatakan bahawa mereka tidak dapat melaksanakan aktiviti ataupun program sepanjang 2 tahun negara kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi, mereka hanya memberikan kepada kami aktiviti-aktiviti ataupun program yang mereka laksanakan sebelum daripada pandemik COVID-19. Ada beberapa aktiviti dan program yang mereka laksanakan. Antaranya adalah Sensory for Exploration, terapi berkuda di Royal Polo Club Jalan Ampang, terapi air untuk pelatih. Next, majlis bacaan Yasin, sambutan Hari Kemerdekaan, sambutan Hari Raya, Hari Keluarga dan Hari Graduasi. Okay, dapat dilihat di sini bahawa sebelum COVID banyak sangat aktiviti dan program yang dapat mereka laksanakan. Dan daripada aktiviti-aktiviti dan program ini dapat kita lihat bahawa banyak input-input yang mereka ketengahkan dari segi terapi dan intervensi yang boleh membantu murid-murid yang ataupun pelatih-pelatih yang berada di PDK tersebut. Okey, baiklah. Untuk seterusnya adalah cadangan aktiviti yang kami buat daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Kami mengambil satu daripada aktiviti ini iaitu Hari Keluarga. Okey, daripada aktiviti Hari Keluarga ini kami akan mencadangkan satu aktiviti yang boleh ditambah baik dan boleh dilaksanakan dengan lebih bertumpu ataupun berfokus kepada terapi dan intervensi kepada pelatih-pelatih di PDK tersebut. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Wok. Baiklah, terima kasih Sufia. Cadangan projek yang kami ingin cadangkan sebagai penambahbaikan daripada program Hari Keluarga tersebut adalah program Sukaneka Anak-Anak Ceria. Baiklah, sebagai pengenalan, program ini lebih menjurus ke arah memperlengkapkan diri pelatih OKU di PDK Al-Mawaddah dengan kemahiran-kemahiran yang berkait rapat dengan kehidupan harian pelatih. Sebagai contohnya, kemahiran yang akan difokuskan adalah kemahiran motor kasar dan motor halus, perkembangan sosial, sukan dan permainan. Program ini juga dirancang dan diharapkan dapat membantu pelatih meningkatkan prestasi mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan harian dengan lebih baik. Berbeza dengan Hari Keluarga, Hari Keluarga ini kekurangan dia apabila kami berbincang dengan penyelia di PDK Al-Mawaddah, Puan Suryana, bahawa Hari Keluarga ini apabila Hari Keluarga, seluruh keluarga murid tersebut akan datang untuk menjalankan juga aktiviti tersebut, maka mereka lebih terdapat peluang untuk pelatih OKU untuk menceburui mengasah kemahiran mereka akan berkurangan lah. Maksudnya tak berfokus kepada mereka.
ahli keluarga mereka lebih menonjol berbanding pelatih OKU di Al-Mawaddah itu sendiri. Maka apabila kita melaksanakan sukaneka ini, ianya akan hanya berfokus kepada mengasah kemahiran motor kasar dan motor halus untuk memperkembangkan sosial mereka melalui sukan dan permainan. Baiklah. Dan objektif program ini boleh dilihat sebagaimana yang saya beritahu sebelum ini. Ianya berfokus kepada pelatih OKU saja dengan membantu merangsang koordinasi mata dan tangan, meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus, memperkembangkan perkembangan emosi dan sosial melalui perbualan dengan kawan dan juga ibu bapa. Untuk program ini yang dibenarkan hanya ibu bapa, berbanding dengan hari keluarga, seluruh keluarga dijemput hadir untuk memeriahkan majlis tersebut. Tapi untuk sukaneka hanya ibu bapa sahaja dijemput. Baiklah, meningkatkan kemampuan untuk melakukan pergerakan kompleks sebagai contohnya akan diterangkan oleh Bridget selepas ini, dan membantu mengekalkan keseimbangan, membantu meningkatkan daya tumpuan. Dan lain-lain. Objektif program ini juga adalah meningkatkan sedaran mengenai PDK dan meningkatkan persefahaman antara pihak ibu bapa itu sendiri dan juga pihak PDK. Melalui program sukaneka anak-anak ceria ini juga kita dapat lihat yang sememangnya kita berfokus lebih untuk mengasah kemahiran anak-anak OKU berbanding memberi peluang kepada orang lain untuk mengambil peluang tersebut. Baiklah, kita meneruskan kita punya perbincangan ini kepada Bridget anak Leo. Silakan. Okey, terima kasih, Wo. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan aktiviti dan justifikasi. Aktiviti ini adalah aktiviti yang dilaksanakanlah semasa program sukaneka itu. Baiklah, aktiviti dimulakan dengan senam robik. Senam robik ni rasionalnya adalah untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan membaiki keseimbangan badan. Dan ianya juga untuk sebagai aktiviti pemanasan badan sebelum para pelatih melaksanakan apa-apa aktiviti. Baiklah, seterusnya adalah terdapat 3 aktiviti yang dilaksanakan. Yang pertama, baling gelung dalam skitel. Yang kedua, isi air dalam botol. Dan yang ketiga adalah bowling cup. Pelaksanaan aktiviti ini mampu pertama merangsang koordinasi mata dan tangan. Dia dapat meningkatkan daya fokus murid dan seterusnya meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Kemahiran motor kasar dan motor halus ni amat penting apabila pelatih menjejakkan kaki ke alam persekolahan nanti. Contohnya macam motor halus ni dia dapat membantu pelatih untuk menulis menggunakan pensel dengan cara yang betul. Baiklah, seterusnya saya teruskan dengan cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan, yang boleh diselitkan dalam program sukaneka ini sebagai penambahbaikan. Okey, contohnya yang pertama adalah lari dalam guni. Kebaikan lari dalam guni ini dia dapat meningkatkan 2 kemahiran sekaligus, iaitu kemahiran motor kasar dan motor halus. Murid tu dia memegang guni itu meningkatkan kemahiran motor halus. Dan apabila murid tu melompat-lompat macam tu, dia dapat meningkatkan kemahiran motor kasar. Baiklah, seterusnya adalah perlumbaan hula hoop. Baiklah, ini amat penting untuk meningkatkan motivasi diri murid dan daya saing murid selain daripada menyeronokkan. Okey, sebagai penutup, kami berharap agar program sukaneka anak-anak ceria ini dapat membaiki emosi pelatih OKU untuk lebih positif di samping merapatkan hubungan sesama mereka melalui aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Jadi, saya rasa ini saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.